Minta izin tuan-tuan yang ada kelapangan boleh buka mushaf Al-Quran, buka mushaf Al-Quran pada muka surat 60, muka surat 60 surah Ali Imran, suratu Ali Imran, muka surat 60 ada ayat 79, ayat 79, muka surat 60 surah Ali Imran. InsyaAllah sebelum kita mulakan, saya mengajak tuan-tuan dan saya sendiri untuk kita sama-sama membaca ayat 79 pada muka surat ini. Mudah-mudahan kita memperoleh hidayah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca satu ayat demi satu ayat, satu potongan ayat demi satu potongan ayat, tuan-tuan boleh bacalah ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nubuwah, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai, iaitu dengan ucapan, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah, ataupun hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku selain Allah. Tetapi sepatutnya
dia hendaklah berkata dengan ucapan, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, orang-orang Rabbaniyin, iaitu orang yang menyembah Allah Ta'ala semata-mata dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab agama itu ataupun kitab Allah itu, dan kerana sebabnya kamu selalu mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 79. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berusaha, saya kira imam kot, imam masjid ataupun pegawai, Ustaz Nazif. Saya tak sempat ta'aruf, belum jumpa lagi. Seterusnya barisan pentadbir masjid, tuan kuasa yang diraikan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama mengulang kaji Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, insya-Allah. Pada hari ini, pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat berkongsi lah sedikit sebanyak pesanan dan juga maklumat ilmu kepada kita semua dan diri saya sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang kita baca tadi dengan terjemahan yang ringkas yang kita telah sebut bentar tadi adalah daripada surah Ali Imran ayat yang ke-79. Ayat ini mempunyai latar belakang asbabun nuzul, iaitu sebab turunnya ayat. Ayat-ayat Al-Quran sebahagiannya mempunyai sebab turunnya ayat tersebut kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, ataupun peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan ayat itu. Di dalam tafsir Ibn Kathir dan tafsir-tafsir yang lain mempunyai catatan sebab yang sama. At-Tabari seumpamanya, iaitu ayat ini diturunkan setelah berlaku satu peristiwa ketika mana hina ijtama'at, ketika mana berhimpunnya, hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Kathir tafsir, dalam tafsirnya, Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya rahimahullah menyebut tentang peristiwa ini, menukilkan hadis ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Nabi SAW ketika mana berhimpunnya pendeta Yahudi dan Nasrani, Al-Ahbar, disebut dalam hadis Al-Ahbar, iaitu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, pendeta Kristian ataupun cerdik pandai di kalangan orang-orang Nasara. Mereka berhimpun. Baik, okey. Ketika mana berhimpunnya para pendeta Nasrani dengan Rasulullah di sisi Rasulullah SAW, iaitu mereka berhimpun dengan tujuan Nabi SAW hendak menyeru mereka kepada Islam, dengan tujuan menyuruh mereka kepada Islam. Dalam keadaan itu, sebahagian daripada mereka ni
bertanya kepada Nabi SAW, qalu, suatu ucapan, suatu pertanyaan yang agak pelik lah. Mereka tanya kepada Nabi, qalu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ata'budu, ya Muhammad, ana'buduka, adakah aturidu an na'budaka, adakah kamu mahu kami menyembah engkau wahai Muhammad sebagaimana orang-orang kama ta'budun nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani yang terdahulu mereka menyembah Isa ibn Maryam. Itu soalan dia kepada Nabi. Sedangkan Nabi mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka bertanya soalan yang sedemikian. Sekejap, saya tutup ni. Maaf, kita kuliah online macam-macam cabaran. Saya cikgu sekolah, saya PDPR setiap hari. Macam-macam cabaran. Okey, baik. Soalan tu ditanya kepada Nabi. Nak tak kami sembah engkau wahai Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani dulu mereka menyembah Isa ibn Maryam. Lalu Nabi SAW bila dengar aja permintaan yang sedemikian, Nabi pun menjawab, ma'adzallah. Kata Nabi, aku berlindung dengan Allah. Ma'adzallah. Ma'adzallah an na'budu ghairallah. Aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan aku menyembah selain Allah. Au na'muru bi'ibadati ghairihi. Ataupun aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan menyuruh orang lain menyembah selain Allah. Nampak jawapan Nabi? Kata Nabi lagi, ma bidzalika ba'athani. Bukanlah dengan soalan itu. Itu yang Nabi sebut. Bukanlah dengan soalan kamu itu, ucapan kamu itu, tujuan aku diutuskan. Wala bidzalika amarani, kata Nabi lagi. Dan juga bukanlah dengan ucapan kamu itu, itulah tujuan aku disuruh untuk mengajak kamu kepadanya. Bagaimana yang kita tahu bahawa Nabi SAW diutuskan untuk apa? Dalam Al-Quran Allah menegaskan para Nabi, termasuk Nabi SAW, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Diutuskan untuk apa? An ya'budullah, menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi syirik. Mana mengesakan Allah, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu dengan peristiwa itulah turunnya ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan. Turunlah ayat yang kita baca tadi. Ayat yang menyebut satu perkataan yang kita akan kongsikan pada pagi ini, iaitu perkataan Rabbani. Perkataan Rabbani dalam bahasa Melayu yang kita biasa guna di dalam dalam wacana ataupun istilah kepada hamba Allah, kepada hamba Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut satu perkataan yang kita sebut tadi dengan perkataannya berbunyi Rabbaniyin. Rabbaniyin. Itu dalam bahasa Arab lah. Rabbaniyin. Dia jadi mansub. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab ada mansub. Lepas tu ada marfu'. Kalau marfu' Rabbaniyun. Kalau mansub jadi Rabbaniyin. Rabbani. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut dengan panggilan Rabbani. Rabbani. Ayat perkataan Rabbani dalam Al-Quran hanya disebut sekali je dalam ayat ni. Dalam ayat ni. Jadi kita sebut kena menjadi hamba Rabbani, kena menjadi hamba Allah yang Rabbani.
pemimpin yang Rabbani, pelajar yang Rabbani. Jadi ayat ini menjadi ayat sebagai asas perbahasan kepada nisbah ataupun panggilan tersebut yang kita selalu pakai. Ada lagi satu perkataan, tapi kita tak bincanglah perkataan tu. Dia lebih kurang perkataan Rabbani juga dalam ayat ni. Dia panggil perkataan ribbi. Dia tukar baris je. Ribbi. Yang ni Rabbani. Satu lagi ribbi. Ribbiyun. Yang tu dalam surah Ali Imran juga juzuk yang keempat. Tapi kita tak bincanglah perkataan tu. Kita akan bincang ayat ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan Rabbani dalam Al-Quran pada ayat ini membawa makna hamba Allah. Membawa makna hamba Allah. Jadilah kamu hamba Allah. Yang kita baca tadi, terjemahan. Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu hamba Allah. Jadi berdasarkan cerita tadi, sepatutnya Nabi ajak kepada orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi ataupun menyembah Allah. Jawapannya sudah tentu menyembah Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka bertanya kepada Nabi, boleh tak kami menyembah engkau? Tetapi Nabi tidak mengatakan sedemikian. Lalu turun ayat ini. Ayat ini sebagai apa, tuan-tuan? Bila turun ayat ini, cerita dia yang pertama, dia adalah sebagai rod. Dia ada sebagai bantahan kepada soalan orang-orang Nasrani tadi. Bantahan. Allah nak bantah balik. Tak betul apa yang kamu minta tu pada Rasul. Itu yang pertama, sebagai bantahan. Yang kedua, ayat ni fungsi dia sebagai apa? Bila turun, hikmah dia apa? Hikmahnya adalah ayat ini adalah larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna larangannya apa? Maknanya apa, tuan-tuan? Larangan itu maknanya haram. Haram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cakap macam tu kepada umatnya. Cakap macam mana? Cakap jadilah hamba aku selain Allah. Tuan-tuan tengok ayat ni, disebut tidak patut makana li basyarin, tidak patut. Tadi kita baca terjemahan. Dia berbunyi tidak patut kepada mana-mana manusia. Dalam Al-Quran, bila kita jumpa perkataan la, tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan la. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu. Macam tu contoh. Wahai orang-orang beriman, jangan. La ni jangan. Kalau la dia membawa makna jangan. Maknanya haram, tak boleh buat. Tetapi dalam Quran, kita akan jumpa sirah lain ataupun perkataan lain yang membawa makna jangan juga. Maknanya haram juga. Jangan makan riba, jangan minum arak. Tapi dalam Quran ada juga perkataan-perkataan lain yang Allah guna yang membawa makna sirah haram juga, yang membawa makna haram juga. Antaranya perkataan yang kita baca tadi tu, makanali, itu. Makanali ni maknanya apa? Maknanya jangan, haram kepada mana-mana manusia. Li basyarin, tak boleh pada mana-mana manusia. Kalau ayat ni, tuan-tuan, diturun pada cerita mana yang saya cerita tadi, cerita Nabi SAW. Maknanya kalau dengan Nabi pun larangan ini datang, dengan kita lagi lah. Macam tu. Nabi pun tak boleh sebut macam ni. Kita yang manusia ni, umat kepada Nabi pun tak boleh cakap macam tu. Sebagaimana yang diminta oleh orang-orang Nasrani tadi kepada Nabi SAW. Cakap macam mana? Itu yang Quran kata tak boleh kepada mana-mana manusia. Bashar ni dia jamak, dia adalah plural kepada perkataan manusia. Maknanya semua manusia, mana-mana pun tak boleh. Walaupun cerita dia pada cerita Nabi. Ayat ni cerita asalnya pada peristiwa yang Nabi dengan orang-orang Nasrani, tapi ayat ni juga turun dengan ucapan yang umum. Tak boleh mana-mana orang pun, Nabi pun tak boleh, Nabi-Nabi terdahulu pun tak boleh, para sahabat pun tak boleh, tabi'in pun tak boleh. Selepas sahabat, tabi'in, selepas sahabat pun tak boleh.
Dan yang ikut sahabat dan yang ikut tabi'in yang selepas itu pun tak boleh, sampailah ke zaman kita. Kita yang hidup pada zaman ini pun tak boleh. Tak boleh apa tuan-tuan? Yang pertamanya Allah kata tak boleh kepada mereka ni, manusia yang Allah bagi mereka kitab. Allah bagi mereka kitab. Kalau cerita tadi tu, kitab tu merujuk kepada siapa? Kepada kitab orang-orang Nasara, orang-orang Kristian, pendeta-pendeta ataupun para alim ulama di kalangan orang-orang Nasara. Mereka memiliki kitab Taurat, mereka memiliki kitab Injil. Tak patut mereka itu menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Allah beri kepada mereka kitab. Kemudian apa lagi? Mereka ni, termasuk kita lah. Kalau kita Al-Quran, Allah bagi kita Al-Quran. Nabi Allah bagi Al-Quran. Nabi dah tak ada. Kita yang ada Al-Quran. Kita mewarisi Al-Quran daripada Nabi SAW. Tak patut mereka ni, yang Allah bagi mereka kitab, yang Allah bagi ke mereka wal hukma. Ayat tu, tuan-tuan tengok. Dan Allah bagi mereka hikmah, wan nubuwah, dan Allah beri mereka maqam kenabian. Maqam kenabian. Kita ada tak maqam kenabian sebagai umat Islam pada zaman ini? Tak ada. Kita ada apa? Kita mewarisi ilmu daripada Nabi SAW melalui jalan para ulama yang muktabar. Kita mewarisi ilmu. Kita belajar se'awiyan di masjid, sekolah, di kelas-kelas lain selain daripada tu. Mana kita mewarisi ilmu yang sahih daripada Nabi melalui jalan para alim ulama salafus salih. Mengatakan apa? Tak patut, haram. Mengatakan apa? Mengatakan kepada manusia, yaqula linnas kunu ibadalli. Berkata kepada manusia, hendaklah kamu menyembahku. Hendaklah kamu menjadi hamba-Ku. Ibadalli, kunu, menjadilah kamu ibadalli, hamba-Ku, min dunillah, selain Allah. Nampak tuan-tuan? Ayat ni nak bagi tahu tentang isu besar, iaitu apa? Menafikan penyembahan selain Allah. Menafikan penyembahan selain Allah. Menjadi satu tugas penting kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Apa dia? Adalah membawa risalah menafikan syirik, menafikan penyembahan selain Allah. Bukanlah suatu perkara yang senang. Minta maaf. Yang sukarnya bukanlah untuk mengajak manusia menyembah Allah. Itu bukan yang sukar. Yang sukarnya adalah mengajak manusia hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Sebab tu ayat ini menyebut, jadilah kamu hamba-Ku selain Allah. Macam seakan-akan orang-orang Nasrani ni, dia nak minta apa dekat Nabi? Bila turun ayat ni, sebelum turun ayat ni, dia nak minta pada Nabi, wahai Muhammad, nak tak kalau kami sembah engkau selain sembah Allah. Nampak? Itu permintaan orang-orang Nasara kepada Nabi SAW. Nak tak kami sembah engkau, wahai Muhammad, selain kami sembah Allah. Kami sembah Allah, sembah dah Allah. Kami sembah engkau juga. Macam mana Isa bin Maryam menyembah, macam mana orang-orang Nasrani menyembah Isa ibn Maryam. Nabi Isa disembah selain Allah. Jadi itulah dia tujuan ataupun matlamat sebenar Islam itu datang, untuk menafikan penyembahan selain Allah. Yang ni yang kita baca dalam setiap solat, tuan-tuan. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah. Hanya kepada engkau kami menyembah. Yang ni yang susah untuk dilaksanakan. Sebab itu Islam datang, Nabi datang membawa risalah ini. Para ulama datang menyebarkan dakwah kepada umat manusia supaya menafikan penyembahan selain Allah. Manusia ramai percaya Allah, mengakui kewujudan Allah, tetapi ramai yang tidak yakin. Ramai yang tidak yakin. Masih lagi tunduk kepada makhluk Allah. Sebab itu solat itu datang untuk menguatkan tujuan itu ke dalam diri kita. Kepada engkau, hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah.
Hanya kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Ada orang bila dia diuji oleh Allah, dia cari tempat bergantungan yang lain. Dia cari tempat bergantungan yang lain. Allah uji dia. Ketika itu dia mencari pergantungan, dicarilah sihir. Sekejap, saya punya kamera problem sikit. Masa itulah dia cari tangkal-tangkal azimat untuk dia bertawakal selain Allah. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Kerana dia tidak memahami tujuan Islam itu datang. Kenapa dia mengamalkan ajaran Islam? Tuan-tuan nampak muka saya tak? Tak nampak Ustaz. Nampak? Okay, saya cabut balik kamera problem ni. Ya. Okey. Okey dah. Sekejap, saya tak nampak muka pun susah juga nak cakap ni. Okey. Boleh dengar? Okey. Ya, boleh. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristian itu kepada Nabi, minta supaya mereka nak sembah Nabi. Lalu Allah turunkan ayat ini, Allah menegur Nabi. Yang kita sebut tadi, Allah datangkan ayat ini sebagai larangan kepada Nabi, jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Walakin, tengok ayat tadi. Apa yang Nabi kena cakap pada mereka? Walakin kunu rabbaniyin. Tetapi hendaklah kamu menjadi rabbani, menjadi hamba Allah, hamba yang mengesakan Allah, hamba yang taat kepada Allah, rabbaniyin, hamba yang tidak mensyirikkan Allah. Dan kita akan tengok juga kejap lagi apa makna lain kepada rabbaniyin. Lalu Allah menyebut kenapa Nabi kena cakap macam tu kepada mereka, orang-orang Kristian itu, orang-orang pendeta Nasara itu. Allah bagi sebab bima. Tuan-tuan tengok ayat tu, ada perkataan bima. Okey, di situ adalah bima sehingga habis ayat. Di situ adalah sebab kenapa Nabi wajib untuk cakap kepada mereka kunu rabbaniyin, dan mereka wajib ikut cakap Nabi. Pertama, Nabi wajib cakap pada mereka, jadilah kamu hamba Allah, jangan sembah aku. Yang kedua, mereka wajib ikut Nabi. Mereka wajib ikut kebenaran yang Nabi bawa, iaitu menyembah Allah semata-mata. Nabi adalah Rasul sahaja. Allah bagi sebab. Apa sebab dia, tuan-tuan? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Sebabnya kamu ni, wahai orang-orang para cendekiawan, orang-orang cerdik pandai di kalangan Nasara, kamu ni kuntum tu'allimunal kitab. Sebab kamu ni telah mengajar kitab tu pada orang. Kamu dah ajar kitab kepada orang tapi kamu tak nak ikut. Kenapa? Itu sebabnya Allah sebut pada Nabi supaya Nabi sebut pada mereka. Sebab kamu dah ajar orang lain kitab tapi kamu tak ikut. Lima taquluna ma la taf'alun, Allah sebut dalam surah As-Saff. Kenapa kamu bercakap sesuatu yang kamu tak buat? Jadi ini teguran pada mereka. Kamu dah ajar kitab kepada manusia tentang agama yang benar tapi kamu tidak ikut. Isi kandungan kitab itu, kamu jual kitab tu dengan harga yang murah. Lalu Allah bagi sebab kedua lagi. Sebab apa yang kedua? Wa bima kuntum tadrusun. Kerana juga kamu dah menguasai kitab tu. Tadrusun ni maknanya belajar. Kamu dah belajar dah. Kamu dah ada ilmu, kamu dah menguasai. Kamu dah tadrusun, kamu dah menguasai kitab itu secara mendalam. Tetapi kenapa kamu meminta kepadaku untuk kamu menyembah aku? Itu Allah sebutkan sebab. Jadi ayat ni turun pada mereka, tuan-tuan. Dalam ayat ni, tuan-tuan, kita ambil beberapa intipati untuk kita. Dalam kaedah ulum Quran, tuan-tuan kalau belajar ulum Quran, kalau ada kelas ulum Quran, mungkin ustaz ataupun ustazah tu akan sebut tentang benda ni. Bila kita baca Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran dan kita belajar tafsir Al-Quran, kita akan jumpa cerita-cerita di sebalik ayat. Macam tadi tu kan, saya sebut kan, ayat ni cerita dia tentang apa? Apa peristiwa dia? Peristiwa dia datang macam tu, jumpa Nabi ajak pada Islam, mereka tanya benda lain. Jadi, dalam ilmu ni, dalam ilmu ulum Quran ni, ada satu kaedah namanya apa? Kaedahnya
kaedahnya al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Bahasa Arab dia macam itulah. Maknanya apa tuan-tuan? Kaedahnya bila kita baca Al-Quran, kalau kita terjumpalah, kalau dalam terjemahan tu, tuan-tuan tengok ada kadang-kadang dalam mushaf terjemahan tu dia ada apa nota bawah tu. Kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa, tapi ni tiba-tiba ada ada mushaf yang ada nota bawah tu. Dia sebut asbabun nuzul, peristiwa apa yang berlaku kan. Bila kita baca Al-Quran, kalau kita jumpa ada satu peristiwa tentang ayat tu yang berlaku sebab kenapa ayat tu turun, kita akan ambil kaedah macam ni. Ayat ni walaupun turun pada orang tersebut yang berlaku pada zaman Nabi tu, tetapi ayat ni pengajarannya untuk aku. Pengajarannya ayat dia untuk aku. Mana umum untuk aku pada umat ini. Ini cerita. Walaupun ayat ni cerita tentang zaman Nabi dengan orang-orang Kristian, tapi ayat ni sebenarnya sedang bercakap dengan kita. Ini kita panggil sebagai bagaimana kita berinteraksi dengan setiap ayat Al-Quran, setiap huruf ayat Al-Quran. Allah tak turunkan Al-Quran ni, setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap topiknya, melainkan untuk kita ambil pengajaran. Kita lah ni yang tengah hidup ni. Mereka dah mati, kita yang tengah hidup ni. Apa yang kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sebagai intipati kepada kita yang membaca ayat ni. Yang pertama saya nak kongsi beberapa benda lah yang kalau sempat setengah habis kan. Yang pertama kita nak sebut tentang intipatinya adalah Rabbaniyin ataupun Rabbani. Hamba Allah yang Rabbani itu, yang pertama kita nak sebut dia adalah hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang Rabbani yang pertama adalah hamba Allah yang ikhlas. Dengan makna ikhlas melakukan setiap perbuatannya dan perkataannya semata-mata mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan habuan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang besar yang kita kena ambil daripada ayat ni. Makna jadilah kamu hamba Allah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok ayat Rabbani, kalau tengok perkataan Rabbaniyun tu, dia adalah nisbah. Hamba Allah bahasa Melayu. Hamba Allah bahasa Melayu. Tapi kalau Rabbani bahasa Arab, ada perbezaan tu. Bila kita sebut hamba Allah, dia dua perkataan. Tapi kalau Rabbani satu perkataan. Satu perkataan tu dalam Quran ni kita jumpa dia ada istilah dipanggil sebagai nisbah. Perkataan tu dinisbahkan kepada Rabb, kepada Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya lagi hebat panggilan Quran. Kalau bahasa Melayu hamba Allah, dua perkataan. Kalau kita pisahkan dua perkataan tu, tak ada apa kan? Hamba pisah tempat lain, Allah tempat lain. Jauh daripada Allah. Tapi kalau Rabbani, satu perkataan, dia nisbah dengan makna apa? Sandaran kepada Allah adalah satu sandaran yang mulia. Macam kita lah kan, kita sebut saya orang Malaysian. Saya Malizi kalau orang Arab panggil. Malizi mana nisbah pada orang Malaysia. Kita rasa seronok, kita rasa bangga. Betul tuan-tuan? Tapi kalau kita baca Quran, kita jumpa ayat ni, kita jumpa satu nisbah gelaran Rabbani kepada satu-satu hamba Allah dan kita nak Rabbani ni pada kita juga. Kita kena sebut bahawa nisbah ataupun gelaran ini adalah gelaran yang mulia. Yang Rabbani adalah satu gelaran yang mulia. Lalu bila Allah kata, jadilah kamu Rabbani, panggilan itu adalah panggilan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita nak sebut, kenapa Rabbani itu mesti ikhlas kepada Allah? Kerana dia telah menyandarkan dirinya kepada Allah. Kita menuntut ilmu, kenapa? Kerana Allah. Kita bersedekah, kenapa? Kerana Allah. Kitalah Rabbani yang melakukan amalan itu kerana Allah. Itu maknanya. Nisbah kepada Allah. Rabbani kepada Allah. Itulah makna ikhlas. Makna ikhlas melakukan setiap amalan hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
Yang ni kita nak sebut sebagai asas kepada ayat ni. Ayat ni iaitu seorang hamba yang Rabbani, dia mesti melakukan setiap amalannya hanya semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebabnya banyaklah tuan-tuan. Kenapa kita belajar hari ni dan akan datang kita akan belajar lagi Al-Quran. Kerana orang ajak, sebab lah tu. Sebabnya pentadbir masjid tolong uruskan kita punya kelas ni. Lalu kita pun baca Al-Quran. Sebab-sebab ni banyaklah, tapi yang mustahilnya adalah hati kita kerana apa? Kerana Allah. Itu mesti kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kenapa buat? Kerana Allah. Kenapa belajar? Kerana Allah. Kenapa kita sebut macam tu tuan-tuan? Ini kalau nak bincang lagi panjang lah kan. Bolehlah bincang sikit kan. Kenapa kita sebut mesti ikhlas kerana Allah? Kita ulang kaji lah kan. Yang pertama kita sebut kenapa mesti buat sesuatu kerana Allah. Yang pertama kerana sebabnya supaya amalan kita diterima. Kan? Supaya amalan kita diterima oleh Allah. Dalam hadis Nabi sebut banyak tentang ikhlas ni. Bila sesuatu itu dibuat tanpa ikhlas, Allah tak terima. Ada hadis menyebut, hadis kursi. Kata Allah, ana aghna asyuraka'i anisyirki. Kata Allah, aku maha kaya daripada memerlukan syirik, daripada memerlukan sekutu. Aku maha kaya daripada memerlukan sekutu. Ana aghna anisyuraka anisyirki. Aku maha kaya daripada memerlukan sekutu dalam perkara syirik. Maknanya buat sesuatu kerana selain Allah. Allah kata aku maha kaya. Kata Allah lagi dalam hadis kursi itu, man amila amalan, sesiapa yang melakukan satu-satu amalan, man amila amalan fihi ma'i ghairi. Nampak? Allah sebut apa? Siapa-siapa yang melakukan satu-satu amalan, ada amalan tersebut bersama aku ada orang lain. Bersama aku ada yang lain, ada tujuan lain. Kata Allah apa? Taraktuhu, aku tinggalkan dia. Wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutu dia. Nampak? Allah tolak amalan kita dan Allah tolak sekutu yang kita ambil selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hadis tentang ikhlas antaranya. Dan kita sebut yang kedua ni tuan-tuan, kenapa ikhlas ni penting? Pertama tadi supaya Allah terima amalan kita kan. Yang kedua kerana supaya Allah bagi pahala. Ikhlas benda yang kecil untuk disebut, tapi benda yang besar untuk dilaksanakan. Kerana yang kedua kita sebut ikhlas ini penting kerana supaya Allah bagi pahala kepada kita. Bagi pahala kepada, memberikan ganjaran kepada kita. Banyak hadis kalau nak sebut tentang niat ni, niat yang baik ni. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut niat yang baik ini dia boleh mengangkat ganjaran amalan. Dia boleh meninggikan ganjaran sesuatu amalan. Ada hadis kursi juga kata Allah, siapa yang buat, kan ada hadis kan, siapa yang niat, minta maaf, siapa yang niat, man hamma bihasanat, siapa yang niat benda baik, satu je, kata Allah dalam hadis kursi. Nabi sebut, Allah sebut, hadis kursi Nabi sebut, Allah yang sebut. Kata Nabi, siapa yang niat satu benda baik, man hamma bihasanatin falam ya'malha, tapi dia tak buat. Dia niat memang betul nak buat, tapi dia tak boleh nak buat, ada halangan dia nak buat. Falam ya'malha. Lalu Allah kata apa dalam hadis tu? Kata Allah, kata Nabi SAW, orang yang niat je tapi tak buat, ada halangan. Falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan tuliskan di sisi Allah untuk dia ganjaran penuh, kebaikan penuh. Macam tu. Lalu hadis tu sebut lagi, siapa yang niat benda baik, fa'amilaha, dan dia berjaya buat. Dia niat, yang tadi tu niat tapi tak buat, dapat pahala penuh. Mana kalau solat tu 27 kali ganda, pergi masjid
motor rosak, dia dapat 27 juga. Walaupun dia tak berjaya solat kat masjid. Tapi yang kedua ni, niat buat baik, niat buat amal, awal kebaikan hasanah. Kemudian fa'amilah, dan dia buat. Yang ni yang kita sebut limpah kurniaan Allah. Apa kata Nabi? Fa'amilaha, dia buat. Katabahallahu asyra hasanat. Allah akan gandakan, Allah akan tulis 10 kebaikan. 10 kebaikan. Derma RM1, Allah tulis RM10. Allah kata apa lagi? Ila tab'i mi'ati dhi'fin. Digandakan 10 tu kepada 700 kali ganda. Ila adha'afin kathiratin. Digandakan lagi kepada sebanyak-banyaknya. Nampak? Limpah kurnia Allah. Sebanyak-banyaknya Allah boleh gandakan pahala. Dan Allah sebut lagi dalam hadis tu, siapa yang niat untuk buat jahat. Nabi sebut, siapa yang niat untuk buat jahat dan dia tak buat, dia tak berjaya buat. Kata Nabi, Allah tuliskan untuk dia, mana dia tak buat, dia niat buat jahat. Hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan kemudian dia tak nak buat. Allah tulis untuk dia satu hasanat. Allah tulis untuk dia satu kebaikan. Dan Nabi sebut yang terakhir, siapa yang niat untuk buat jahat dan dia buat jahat tu. Lalu kata Nabi, Allah tulis untuk dia satu keburukan, satu dosa. Nampak beza antara dosa dengan pahala dan niat tadi tu. Pertama, niat boleh menyebabkan seseorang itu mendapat pahala. Niat yang baik boleh menyebabkan seseorang itu dapat pahala, berbanding niat yang buruk tadi tu disebut dalam yang kita bincang tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya. Orang-orang yang buat baik, Allah gandakan pahala. Orang-orang yang buat jahat, Allah berikan ganjaran setimpal dengan keburukan yang dia buat. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam Al-Quran tentang perkara ni. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Lalu tuan-tuan, kita sebut apa yang pertama? Ikhlas. Sifat hamba Allah yang Rabbani, dia mesti ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tadi kita sebut yang pertama, amalan itu diterima Allah. Yang kedua, supaya memperoleh pahala, supaya tidak terhapus pahala. Ada lagi hadis, kalau saya sempat nak kongsikan peristiwa ni, hadis ni, Nabi sebut akhirat nanti Allah akan bangkitkan beberapa golongan. 3 golongan. Dalam hadis menyebut 3 golongan. Ni cerita tentang ikhlas. Allah bangkitkan golongan yang syahid. Allah bangkitkan, ada hadis tu menyebut golongan yang syahid, golongan yang menuntut ilmu. Allah bangkitkan, Allah datangkan nikmat kepada dia. Allah bentangkan nikmat kepada dia. 3 orang. Yang ketiga, orang yang Allah bagi harta. Allah bangkitkan mereka ni, Allah tanya, kamu buat apa dekat dunia dulu? Yang syahid jawab, aku telah berjihad di jalanmu. Yang belajar Al-Quran tadi jawab, aku telah mengajar Al-Quran. Aku telah baca Al-Quran kerana engkau. Yang kedua, yang ketiga pula jawab, aku telah gunakan segala saluran infak, untuk aku infakkan harta aku yang kau telah bagi pada aku. Lalu Allah jawab kepada 3 orang ni, Allah kata, kadzabta, kamu menipu. Kamu menipu. Yang pertama, Allah kata kamu berjihad bukan sebab aku. Kamu berjihad supaya orang lain panggil kamu berani. Yang kedua, Allah kata kamu baca Quran bukan sebab aku, tapi kamu baca Quran supaya orang lain panggil kamu qari'. Kamu ni pembaca Al-Quran. Sedap. Yang ketiga, kamu infak duit bukan kerana aku, kerana supaya orang lain panggil kamu ni pemurah. Ketiga-tiga ni tidak ikhlas. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas, dalam Riyadhus Salihin, menyebut tentang mereka ini tidak ikhlas. Allah tolak. Allah kata kadzab. Dalam hadis tu menyebut kemudian fasuhiba ala wajhi, dihumban muka mereka
diseret mereka hatta ulqiya finnar, diseret mereka sehingga masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini cerita tentang ikhlas. Maknanya mereka ni tidak melakukan amalan tersebut kerana Allah. Maknanya ada faktor lain yang menyebabkan mereka ni melakukan amalan tersebut. Sebab itu hadis ni bila kita baca tuan-tuan, hadis yang tadi tu yang saya sebut tentang 3 golongan tu, dalam hadis tu menyebut bila Nabi cerita habis tentang 3 golongan tadi tu yang Allah tolak amalan mereka, walaupun mereka kata aku telah buat kerana engkau, tapi Allah tolak, Allah humban mereka. Sahabat Nabi bila dengar hadis ni, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bila dengar hadis ni dia nangis. Dia menangis dan dia pengsan. Dia pengsan. Lalu bila dia bangun, dia sebut sadaqallahu wa rasuluhu. Benarlah kata Allah dan Rasulnya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan disebut dia baca ayat Al-Quran. Dia baca ayat Al-Quran daripada surah Hud. Dia baca man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesiapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, kami akan cukupkan kepadanya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan cukupkan amalan untuk dia. Contoh, orang yang belajar Al-Quran, untuk apa? Untuk orang gelar dia qari, ataupun orang yang pergi haji. Untuk apa? Untuk orang gelar dia haji, hajah. Dia dapatlah gelaran tu. Dia dapatlah habuan tu. Macam kita lah, kita bekerja. Untuk apa? Matlamat kita letak untuk dapat gaji je. Dapatlah gaji tu. Cukup bulan dapat gaji. Tapi kalau kita niatkan kerana Allah akan bagi banyak. Allah akan bagi banyak pahala lagi. Lalu Quran kata apa? Quran kata nuwaffi ilaihim. Dia dapatlah apa yang dia harapkan daripada dunia. A'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah dalam surah Hud tu. Dalam surah Hud tadi. Dan dia takkan luput pun apa-apa yang dia dapat. Cukup. Lebih lagi, bonus lagi kan. Kalau dapat gaji bonus kan. Tapi Allah sebut apa dalam hal ni? Dalam hal niat yang dilakukan bukan kerana Allah, kata Allah lagi dalam ayat tu, ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka itu orang-orang yang habis amalan mereka. Wa habita ma sana'u fiha. Habislah apa yang mereka telah kerjakan, wa batilu ma kanu yasna'un. Batallah segala amalan yang telah mereka lakukan. Sebab itu kita sebut tentang hal ini, hamba yang Rabbani dia mesti tanamkan perkara ini setiap hari, iaitu melakukan sesuatu perkara niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan redha Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah dilakukan, tuan-tuan. Kerana itu Allah menggelar mereka ini sebagai Rabbaniyun. Yang Rabbani, hamba Allah yang Rabbani. Wajib tak tentang sifat ini kepada kita? Wajib. Sebab itu bila kita baca tadi ayat Quran, Allah sebut kunu, jadilah kamu. Ini adalah ucapan wajib. Jadilah kamu hamba Allah. Wajib kepada Nabi untuk cakap kepada mereka, pendeta-pendeta Nasrani itu, dan wajib pendeta-pendeta Nasrani itu ikut Nabi dengan arahan tersebut, iaitu menjadi hamba Allah. Dan kita yang membaca Al-Quran ini juga menjadi wajib kepada kita untuk ikut ayat ini, iaitu menjadilah kamu, kitalah sebagai hamba Allah. Rabbaniyin merujuk kepada hamba Allah yang taat. Rabbaniyin adalah merujuk kepada hamba Allah yang taat. Tuan-tuan, dua je kot sempat saya kongsikan. Yang kedua, sifat Rabbani ni tuan-tuan, apa dia? Sifat Rabbani yang kedua adalah orang yang baca ayat ini, yang kedua dia adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Ya, yang kedua kita sebut Rabbaniyin, kita sebut dua cukup setakat ni. Yang kedua adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Orang yang Rabbani, hamba Allah yang Rabbani adalah hamba Allah yang beramal dengan ilmu dia. Ayat ini menyebut tentang sebab.
bima kuntum tuallimunal kitab. Kenapa kamu wahai pendeta-pendeta Nasrani mesti menjadi rabbani? Allah kata apa? Yang pertama, bima kuntum tuallimunal kitab. Kerana kamu telah mengajar orang lain kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Yang kedua Allah kata kerana kamu telah belajar kitab. Kamu mengajar dan kamu belajar, kamu menguasai kitab tu. Kamu menguasai ilmu tu. Ayat ni menjadi petanda kepada kita tentang amal. Sebab tu cuba kita baca ayat ni secara terbalik. Wa bima kuntum tadrusun dulu. Kerana kamu belajar. Sebab pertama kita terbalikkan. Sebab apa kamu kena jadi rabbani? Yang pertama, kamu belajar. Wa bima kuntum tadrusun, kamu telah belajar. Kamu sedang belajar. Telah belajar dan sedang belajar dan akan belajar. Istimrar, berterusan. Tadrusun ni dia fi'il mudhari'. Dia present tense. Present tense, fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, dalam Quran, bila disebut dia membawa makna berterusan. Mana dulu, kini dan akan datang. Jadi kamu telah belajar Al-Quran, kamu telah belajar ilmu agama. Kenapa kamu belajar? Dia tak, jawapan dia ada. Walaupun tak disebut, tapi kita boleh jawab. Kenapa kita belajar? Kita belajar kerana untuk mendapatkan ilmu. Betul tuan-tuan? Kita belajar kerana untuk mendapatkan ilmu. Kenapa kita nak dapatkan ilmu? Kerana kita nak beramal dengan ilmu tersebut. Kenapa kita nak beramal dengan ilmu tersebut? Kerana kita nak ajar orang lain. Kerana kita nak ajar orang lain untuk ikut sama macam kita amal. Habis kita. Jadi, wabima kuntum tadrusun, kerana kamu belajar. Kamu belajar untuk apa? Untuk dapatkan ilmu. Nak dapatkan ilmu untuk apa? Kerana kamu nak beramal dengan ilmu. Kenapa kamu nak beramal dengan ilmu? Jawapannya terbalik. Bima kuntum tuallimunal kitab, untuk kamu ajar orang lain juga. Nampak tak? Ada kaitan tu antara belajar dengan ajar orang lain. Di celah-celah tu, di antara mengajar orang lain dan belajar juga dengan belajar juga sendiri, mana mengajar dan belajar, di tengah-tengah itu ada satu perkara penting yang kita nak sebut dalam ayat ni tuan-tuan, iaitu tentang amal. Tentang amal. Jadi hamba yang rabbani adalah hamba yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Yang beramal dengan ilmu yang dipelajari. Al-Quran, ada sebenarnya kita kan. Al-Quran ialah terakhir saya nak sebut sebagai pencetus kepada ayat ni untuk kita kaji lebih mendalam lah. Tuan-tuan boleh baca balik ni, boleh buka tafsir, boleh rujuk ustaz-ustaz lain ayat ni sebut tentang intipati amal, beramal. Orang yang rabbani, hamba Allah yang rabbani adalah hamba yang beramal dengan ilmunya. Saya nak sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, bila Allah sebut tentang orang yang berilmu, banyak ayat. Kalau kita baca ayat Al-Quran, banyak orang-orang Allah memuji, Allah mengangkat martabat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ada ilmu. Macam kita lah, kita belajar ni, kita ada ilmu lah. Tapi Allah akan selitkan dalam ayat itu, dia punya tema ayat tu, dia punya konsep ayat tu, Allah akan selit tentang amal. Contoh dalam Al-Quran, Allah sebut tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tuan-tuan biasa dengar tak ayat tu? Ataupun ustaz ada sebut kan. Ayat tu berbunyi la qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tak sama orang-orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dengan orang yang tak ada ilmu. Allah sebut tak sama. Maknanya Allah angkat darjat. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu. Tapi tuan-tuan, ayat tu kalau kita baca secara keseluruhan, bila kita baca secara keseluruhan, Allah mengaitkan ilmu itu yang ada pada orang tersebut yang tak sama dengan orang lain yang tak ada ilmu, Allah mengaitkan dengan amal. Allah mengaitkan dengan amal. Kalau ayat tu dibaca secara, kita baca patah balik ayat sebelumnya, Allah sebut tentang solat. Allah kaitkan ayat orang yang tidak ada ilmu tu dengan orang yang ada ilmu tu tak sama. Allah kait tentang solat. Orang yang Allah kaitkan apa? Allah sebut amman huwa qanitun ana al-lail. Mereka ini orang-orang yang qanitun ana al-lail, bangun sujud dan rukuk pada waktu malam, sajidan wa qa'iman, sujud dan rukuk. Mana mereka beramal dengan ilmu mereka. Kita belajar solat tapi kita tak solat.
Orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia. Sajidan wa qa'iman, sujud dan rukuk. Yahdharul akhirah. Kenapa mereka salat? Kerana mereka yakin. Yahdharul akhirah, takutkan hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, kata Allah. Mereka mengharapkan, kenapa mereka salat? Kerana takutkan akhirat, dan mereka mengharapkan pahala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju rahmata rabbih. Barulah Allah kata apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi apa kesimpulan tuan-tuan tentang intipati yang kedua ni? Kita sebut lagi sekali bahawa hamba Allah yang Rabbani adalah hamba Allah yang konsisten, berdisiplin untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya, untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan setakat tu je yang saya sempat untuk bincangkan dengan tuan-tuan pada pagi ni, dah 10.30 lah. Iaitu sifat kepada hamba Allah yang Rabbani. Saya nak sebut lagi, yang ketiga dan yang keempat, yang kelima pun dah sebut. Tapi tak sempat lah. Tuan-tuan boleh belajar sendirilah. Teruskan belajar. Ambil semangat ayat ni. Ayat ni sebut bima kuntum tadrusun. Tuan-tuan, Allah sebut perkataan tadrus. Dalam Quran ada perkataan tadrus daripada perkataan darasa. Darasa ni belajar. Kalau sekolah dalam bahasa Arab namanya madrasah. Kenapa Allah sebut perkataan darasa? Darasa ni maknanya kita belajar bersungguh-sungguh. Sebab tu sekolah kita tak nama tempat baca. Kalau qiraah baca, tapi sekolah daripada perkataan darasa, mana madrasah. Madrasah maknanya tempat belajar betul-betul, belajar sampai menguasai ilmu tu, mendalami, menguasai, memahami dan mengamalkannya sampai boleh ajar orang lain. Jadi semangat daripada ayat ni apa tuan-tuan? Hamba Allah adalah hamba yang suka belajar, yang sering belajar, sentiasa belajar, ulang belajar, dah belajar ulang balik. Ini semangat yang kita kena ambil daripada ayat ni. Jadi hamba Allah yang Rabbani bukan hamba Allah yang malas belajar. Yang belajar sikit-sikit tak ada. Hamba Allah yang Rabbani, dia belajar sampai mati. Sampai mati. Sampai sebelum dia mati, dia belajar. Dia teruskan belajar Al-Quran, belajar ilmu agama untuk dia mengamalkan dan sebagai bekalan untuk dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat tu je yang saya boleh kongsikan tuan-tuan. Dua sifat kepada hamba Allah yang Rabbani berdasarkan ayat 79 surah Ali Imran. Tuan-tuan, saya menyeru tuan-tuan untuk kita lebih membaca ayat ini di dalam terjemahan dan juga kefahaman ayat ini di dalam buku-buku tafsir yang lain. Wallahu a'lam. Setakat tu je daripada saya. Minta maaf terlajak di 4 minit. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Nanti ada rezeki jumpa lagi kat masjid, boleh jumpa, dah buka ni. Saya pun imam masjid kat, seronok bila masjid boleh buka ni, seronok. Boleh jumpa balik orang kan, ramai-ramai. Boleh kuliah seperti biasa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazak. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Izzat di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Apabila berkaitan dengan Rabbani ni kan, teringat dekat saya sebenarnya pasal masa saya ketika belajar tu, khotib, dia punya semangat cerita pasal Rabbani ni sampai hentak-hentak tu sampai khutbah tu kan. Dia cakap apa? Berkata apa? Dia kata Rabbani ni bukan kamu beriltizam dengan Al-Quran semata-mata, tetapi kamu menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan kamu menjadikan Al-Quran sebagai amalan seharian dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian yang diberikan, yang dikongsikan tentang menjadi hamba Allah yang sebenar, dapat kita aplikasikan, kita letakkan dalam diri kita untuk sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali saya ucapkan terima kasih Ustaz atas perkongsian secara online. InsyaAllah selepas ni kita akan mula jugalah secara perlahan, secara beransur-ansur untuk menjalankan kuliah secara fizikal kan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita telah maklumkan, masjid telah dibuka sebanyak ataupun seramai 300 orang, dan ini termasuk kepada muslimat. Jadi insya-Allah kita pun mengalu-alukan kepada tuan-tuan dan puan-puan
untuk hadir berjemaah di masjid, insya-Allah. Dan sebarang aktiviti kita akan maklumkan seperti biasa di dalam grup kan, sekiranya terdapat kuliah duha ataupun kuliah subuh ataupun kuliah maghrib dan sebagainya, kita akan maklumkan insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya dari pihak masjid, mewakili pihak masjid. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.